Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiraan Muda Mahkota Pengiraan Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri bersabda menggesa agar rancangan halakah atau program penggalak bagi mengasuh serta meningkatkan kemahiran membaca, menghafaz dan mentadabbur Al-Quran terus diaktifkan dan diperbanyakkan lagi. Duli Yang Teramat Mulia bersabda pada Majlis Haflul Takharruj Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah kali ke-9 kemarin. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Halih Wal Gama, dan Yang Berhormat P. Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan serta ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi majlis. Berangkat sama, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiraan Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Mutaffifin diperdengarkan oleh Awang Audi Marzuki bin Haji Anwar. Sementara intisari ayat dibacakan oleh Awang Muhammad Ikram Afif bin Haji Awang Muhammad Hanafi. Sesungguhnya di negeri akhirat, orang-orang yang beriman, yang berbakti dengan ketaatan dan amal kebaikan. Menteri Halih Wal Gama dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan harapan agar para graduan mempergunakan ilmu serta kemahiran menghafal ayat-ayat Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Dengan itu, kitab suci Al-Quran yang kita muliakan di negara ini insya-Allah akan mendatangkan banyak keberkatan kepada negara, terutama keberkatan yang sangat diharapkan, yaitu keamanan, ketenteraman serta kesejahteraan yang berkekalan untuk dinikmati turun-temurun. Duli Yang Teramat Mulia dalam sabda menggariskan kecenderungan masyarakat dalam melestarikan amalan membaca dan mentadabbur Al-Quran serta melazimkan zikir dan doa tertentu kini boleh sahaja dipraktikkan menerusi pelbagai bentuk media masa terkini semata-mata bagi meraih syafaat ukhrawi dan duniawi serta limpahan rahmatnya. Sabda Duli Yang Teramat Mulia ia adalah juga bagi memohon dihindari daripada segala bentuk bencana yang berpunca dari sifat hubbud dunia atau cinta dunia. Sehubungan dengannya, Kementerian Hal Ehwal Ugama, khasnya Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah, termasuk institusi pengajian Islam dan khidmat swasta untuk secara berterusan mengaktifkan dan memperbanyakkan lagi rancangan halakah atau program penggalak bagi mengasuh serta meningkatkan kemahiran membaca, menghafaz dan mentadabbur Al-Quran. Di samping itu, pendekatan yang diguna pakai bagi rancangan dan program sedia ada hendaklah dipelbagaikan dengan lebih kreatif dalam usaha mendekati dan melibatkan masyarakat agar mereka lebih berminat dan tertarik untuk menyertainya ke arah memastikan pencapaian rancangan dan program yang luas dengan kesan berimpak tinggi. Dalam pada itu, peluang adalah terbuka luas bagi para graduan untuk menimba ilmu ke peringkat lebih tinggi yang menjurus kepada menambah nilai
serta meningkatkan potensi masing-masing sebagai pembimbing masyarakat. Duli Yang Teramat Mulia dalam sabda juga menyentuh titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada Majlis Haflul Takharuj Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa kali ke-9 mengenai pendapat sahih yang meletakkan pendidikan tinggi Islam sebagai keperluan asasi yang tidak boleh diabaikan kerana daripadanya muncul tamadun yang sempurna. Kerana itu, Paduka Ayanda berpendirian, pengajian dan pendidikan Islam mesti terus diperkasa kerana ia adalah teras segala kepentingan yang mampu untuk menghadirkan segala kebaikan untuk bangsa dan negara. Di sinilah juga pentingnya Institut Tahfiz sendiri untuk terus peka dengan kehendak peredaran masa, khususnya menilai keberkesanan program-program yang diterajuinya sebagai pemangkin dalam melahirkan lebih ramai modal insan berkeupayaan ke arah membantu negara berkembang maju secara progresif. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menyempurnakan penganugerahan syahadah Diploma Aliyah Qiraat kepada 20 orang graduan. Daripada jumlah tersebut, 10 graduan menerima pangkat mumtaz yakni cemerlang, 8 menerima pangkat Jayyid Jiddan atau sangat baik dan 2 graduan menerima pangkat Jayyid yakni baik. Mereka merupakan pelajar pengambilan ke-9 bagi Diploma Aliyah Qiraat dari tahun 2018 hingga 2021. Penganugerahan Diploma Aliyah Qiraat Al-Quran kepada para graduan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah adalah pengiktirafan atas kejayaan para siswa dan siswi khusus dalam bidang hafazan Al-Quran dan ilmu qiraat, sekaligus merealisasikan visi institut berkenaan sebagai sebuah institut tahfiz dan perkembangan Al-Quran yang terunggul di peringkat negara, serantau dan antarabangsa. Kejayaan mereka ini menjadikan jumlah alumni institut berkenaan seramai 174 orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama dan Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai satu-satunya institusi pengajian tahfiz Al-Quran yang menawarkan pengajian peringkat diploma dan menengah di negara ini, institut ini telah menyumbang bakti kepada negara dengan penyertaannya dalam musabaqah hafazan Al-Quran peringkat serantau dan antarabangsa serta pembabitan para siswa serta pelajar sebagai imam sembahyang sunat tarawih di masjid di seluruh negara semasa bulan Ramadan. Empat kes COVID-19 ditempatkan dalam kategori 4 manakala 2 kes dimasukkan dalam kategori 5. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menyatakan demikian semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Banyak 4 kes yang telah disahkan COVID-19 sekarang berada di dalam kategori 4.
yang mana memerlukan bantuan oksigen dan di bawah rawatan rapi. 3 daripada kes-kes ini adalah kes baru, di mana 2 daripadanya sudah mendapatkan 2 dos vaksin COVID-19 dan seorang lagi baru mendapatkan 1 dos vaksin COVID-19. Sementara itu, terdapat 2 kes dalam kategori 5 yang mana memerlukan bantuan mesin pernafasan dan dirawat di unit rawatan intensif pada masa sekarang. Sementara itu, sebanyak 925 kes baru telah dilaporkan dalam kes 24 jam yang lalu, di mana 924 kes adalah kes tempatan dan 1 kes adalah kes import. Jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah sebanyak 25,584 orang. Jumlah kes baru ini adalah hasil daripada 5,336 ujian makmal yang dilakukan. Sementara itu, 424 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 17,970 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 7,512 kes. Dalam masa 7 hari kebelakangan, Pusat Koordinasi Kebangsaan COVID-19 ataupun N3C19 bersama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Sukarelawan Belia telah membuat penghantaran makanan kepada 2,425 rumah, iaitu bagi 10,535 individu. Sama ada kes positif yang menjalani pengasingan diri di rumah atau kontak-kontak terdekat yang dikenakan perintah kuarantin. Pada masa ini, kadar pengisian di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate pada masa ini ialah sebanyak 15.4%, di mana 364 kes aktif sedang ditempatkan di pusat-pusat pengasingan berkenaan. Seramai 7,147 kes kini sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Dalam pada itu terdapat 109 kluster aktif yang sedang di bawah pemantauan Kementerian Kesihatan pada ketika ini, yang mana tidak ada kluster baru yang melibatkan tempat perniagaan atau tempat awam dikesan. Beberapa kementerian dan institusi lewat petang kemarin mengadakan majlis doa kesyukuran sempena Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota yang ke-48 tahun. Universiti Brunei Darussalam UBD, Universiti Islam Sultan Sharifah Yunisa dan Universiti Teknologi Brunei UTB mengadakan majlis doa kesyukuran dan baca surah Yasin. Hadirin berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Halih Wal Gama. Majlis diteruskan dengan sembahyang fardu maghrib berjemaah, sembahyang sunat hajat dan sembahyang fardu isyak berjemaah. Juga hadir Naib Chancellor UBD, Rektor Unisa dan Naib Chancellor UTB. Sementara itu, majlis seumpamanya juga diadakan oleh Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB di Surau Ad-Difa Bolkiah Garrison. Hadirin berhormat Pihin Datu Lailun Raja, Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Majlis dimulakan dengan sembahyang fardu maghrib berjemaah diikuti dengan sembahyang sunat hajat, bacaan surah Yasin, doa kesyukuran dan sembahyang fardu isyak berjemaah. Melalui pendekatan Hall of Ministry, majlis serupa juga telah diadakan secara serentak di seluruh surau, di perkemahan, pengkalan dan garison ABDB di ke-44 daerah termasuk Masjid Pulau Baru-Baru. Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB juga mengadakan majlis yang sama di Surau Sementara Ibu Pejabat Polis Gadong. Hadir Datuk Paduka Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei. Majlis yang dikenalikan oleh Badan Ugama Islam PPDB ini dimulakan dengan solat maghrib berjemaah diikuti dengan solat hajat serta doa kesyukuran.